dan salam sejahtera. Saya Nuraini binti Selang merupakan pelajar dari kelas L3 APT 2013 Gelagat Usahawan Universiti Malaysia Kelantan. Pada video kali ini, kami ingin membentangkan hasil temuan yang kami lakukan bersama usahawan iaitu Tuan Haji Mahmud bin Manti, merupakan usahawan daripada Nadi Insan FWD Takaful Tawau Sabah. Kita sedia maklum, keusahawanan adalah kesanggupan atau kebolehan dan kemahuan individu bertindak dengan tepat dan cekap bagi menjayakan perniagaan, di mana individu usahawan ini adalah seseorang yang sanggup mengambil risiko dalam perniagaan, yang merupakan sebagai nilai tambah kepada individu untuk menetapkan tujuan perniagaan yang kreatif dan inovatif. Justru itu, generasi baru amatlah digalakkan untuk sentiasa bersama berganding bahu untuk terlibat sama dalam perniagaan dalam negara. Teori keusahawanan terbagi kepada 3, iaitu ekonomi, psikologi dan sosiologi. Dari aspek ekonomi, menerangkan di mana usahawan melibatkan diri dalam mencari keuntungan dengan mengambil peluang bagi memperolehi kekayaan atau keuntungan dalam aktiviti keusahawanan. Oleh sebab itu, tokoh keusahawanan iaitu Israel Kirzner mengatakan usahawan adalah orang tengah yang mengaut keuntungan di mana membeli murah jual barang dan berani mengambil risiko. Selain itu, aspek psikologi yang membawa maksud kepada ciri-ciri personaliti usahawan. Tokoh dalam aspek psikologi McClellan 1971 mengatakan usahawan adalah individu yang mempunyai kehendak untuk mencapai pencapaian lebih tinggi dan berani dalam memikul tanggungjawab. Seterusnya adalah teori dalam aspek sosiologi yang dapat ditakrifkan sebagai persekitaran yang dapat dilihat dari situasi sosial dalam kehidupan. Latar belakang usahawan. Nama sebenar usahawan ialah Mahmud bin Manti. Beliau dilahirkan pada tahun 1979 dan berumur 42 tahun. Beliau merupakan bangsa Bugis. Beliau berasal dari kampung Tanjung Batu Tengah, Tawau, Sabah. Beliau memulakan persekolahan pada umur 7 tahun di Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu, Tawau, Sabah. Beliau meneruskan pengajian pada peringkat sekolah menengah pada tahun 1994 sehingga tahun 1996 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kinabutan. Di 1997 sehingga 1999 pula, beliau melanjutkan pembelajaran pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu selama 2 tahun. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian di Matrikulasi Kulim Kedah pada umur 18 tahun dan meneruskan ijazah di Universiti Putra Malaysia UPN. Semasa di Universiti Putra Malaysia di Serdang, Selangor, beliau belajar dalam bidang kejuruteraan biologi dan pertanian selama 4 tahun. Faktor yang telah membawa beliau untuk menceburi bidang perniagaan disebabkan pada mulanya beliau terpaksa kerana sewaktu beliau melanjutkan pelajaran di peringkat universiti, beliau mengambil bidang kejuruteraan biologi dan pertanian. Beliau mahukan pekerjaan selepas graduasi selaras dengan apa yang telah dipelajari. Beliau tidak berputus asa, namun beliau telah mencuba nasib kerana telah dipelawak oleh seorang rakan untuk bersama-sama berniaga dalam takaful. Selepas lama bergiat aktif dalam industri takaful iaitu Etika Takaful Berhad sehingga kini di Nadi Insan WFT Takaful, kehidupan beliau bertambah mewah selepas beliau melibatkan diri dalam takaful tersebut. Latar belakang syarikat usahawan. Encik Mahmud bin Manti bergiat secara aktif dalam bidang takaful pada tahun 2010 sehingga kini. Pada awalnya, Encik Mahmud bin Manti bekerja di syarikat Etika Takaful Berhad. Setelah itu berpindah di AIA Public Takaful Tawau Sabah. Dan kini beliau menjadi pengurus dan ketua ejen di syarikat agensi Nadi Insan FWD Takaful Tawau Sabah. Secara ringkas, takaful bermaksud suatu persetujuan yang berdasarkan kepada pertolongan bersama di mana peserta-peserta takaful bersetuju untuk menyumbang ke dalam suatu dana yang akan memberi manfaat keuangan yang akan dibayar kepada peserta-peserta takaful atau kepada waris mereka sekiranya berlaku perkara-perkara yang telah dipersetujui terlebih dahulu. Takaful adalah konsep insurans Islam yang mematuhi etika dan ketulusan garis panduan syariah yang melarang ketidakpastian, gharar, perjudian, maisir dan faedah iaitu riba. FW Takaful ini menawarkan manfaat seperti hibah, penyakit terminal dan kritikal, pengecualian pembayaran waiver, akhirat kematian, perlindungan pasangan, badalah haji, panel guaman dan panel counseling. Sasaran utama pelanggan beliau adalah semua lapisan masyarakat yang mempunyai wang dan berminat dengan polisi takaful ini.
Seterusnya, cara Encik Mahmud menjalankan perniagaan beliau adalah dengan mempromosikan dan menguar-warkan kepada orang ramai melalui media sosial maupun secara fizikal dengan melantik beberapa penganjur jualan iaitu promoter bahawa betapa pentingnya orang ramai untuk mengambil polisi takaful ini. Setelah itu, Encik Mahmud bertukar status sebagai pengurus ejen dan ketua bagi Nadi Insan FW Takaful Tawau di negeri Sabah. Beliau kini berjaya melahirkan seramai 115 orang anak didik ejen di bawah kendali beliau sendiri yang terdiri daripada pelbagai negeri dan daerah iaitu Lahadatu, Kota Kinabalu, Alorsta, Kota Baru dan sebagainya. Dengan itu, sebagai usahawan yang proaktif, Encik Mahmud berani berpindah ke satu syarikat ke syarikat lain dengan hasil yang tidak sia-sia. Walaupun dalam sistem takaful yang sama, tetapi syarikat yang berlainan, beliau mampu menjadi siapa dirinya sekarang, iaitu usahawan yang hebat dan berjaya. Oleh itu, perniagaan yang dilakukan oleh Encik Mahmud dalam bidang takaful ini memberi banyak kelebihan dalam masa yang sama, membantu orang ramai untuk memahami unsur yang ada pada dalam polisi takaful ini dan memberi manfaat pada masa depan, apatah lagi pada waktu sukar. Hak usahawan pada permulaannya dapat dilihat daripada beberapa aspek iaitu pengalaman bekerja, teladan, aktiviti keusahawanan, niat usahawan dan latar belakang ibu bapa. Pengalaman bekerja selepas tamat pengajian di peringkat ijazah, Encik Mahmud bin Manti telah memulakan perniagaan secara kecil-kecilan iaitu perniagaan burger. Pada mulanya, perniagaan ini tidak mendapat sambutan yang hangat. Namun, dengan usahanya yang tinggi, beliau dapat memperkembangkan perniagaannya dari semasa ke semasa. Pada ketika itu, beliau menyewa kedai dengan harga 900 sebulan dan mempunyai beberapa pekerja yang perlu dibayar. Pada masa yang sama, jualan beliau juga mencecah RM1000 hingga 1500 sehari. Seterusnya, teladan sebagai inspirasi Encik Mahmud dalam bidang ini ialah orang sekeliling yang mempunyai kerjaya yang baik. Hal ini dapat menarik minat beliau dalam bidang keusahawanan dan ingin menjadi perintis kepada negara. Selain itu, aktiviti keusahawanan. Setelah beberapa tahun, rakan beliau mengajak beliau menjadi ejen takaful. Beliau juga telah menjual kedai burgernya dan ingin bergayat lebih tinggi dalam bidang ejen takaful. Selain itu, dia menjadi usahawan semasa di universiti. Semasa di universiti, beliau telah berjinak-jinak dalam bidang usahawan demi mencapai kejayaan dengan melibatkan diri dalam penjualan barangan biasa setiap hujung minggu. Di samping itu, latar belakang ibu bapa beliau, ketika beliau berumur 6 tahun, pada tahun 1986, ayah beliau telah meninggal dunia akibat sakit tua dan ibu beliau ialah seorang serumah. Namun ibu beliau begitu turut mempunyai jiwa keusahawanan yang tidak mudah berputus asa untuk mencari nafkah. Dengan cara beliau memulakan perniagaan kecil-kecilan seperti sayur-sayuran dan pisang. Saya akan meneruskan pembentangan ini ke slot saat usahawan memulakan perniagaan beliau, di mana motivasi utama yang mendorong beliau ialah duit. Menurut beliau, jika kita mempunyai dan mencintai duit, kita akan dapat mengubah cara hidup kita. Dalam masa yang sama, beliau sedar bahawa hakikat duit tidak akan dapat datang dengan sendirinya. Maka beliau berusaha dan lebih keras untuk mendapatkannya. Persiapan sebelum beliau menjadi usahawan ialah beliau mengikuti beberapa kelas bisnes dengan bimbingan orang-orang berjaya serta pakar motivasi bisnes. Dengan mengikuti kelas begini, beliau akan dapat mengukuhkan cara memasarkan produk, cara berkomunikasi dengan pelanggan yang lebih berkesan dan juga lain-lain lagi. Di mana setelah mengikuti kelas-kelas itu, beliau akan dapat mendisiplinkan diri iaitu dengan cara menepati masa jika melakukan temu janji dengan para pelanggan. Beliau juga dapat bijak menyesuaikan diri jika bertemu dengan pelbagai ragam orang jika bertemu dengan pelanggan-pelanggan beliau. Risiko yang beliau hadapi dalam menjadi usahawan takaful ini ialah tidaklah seberapa kritikal kerana hanya melibatkan kelulusan oleh bank negara. Strategi beliau jika perlu untuk dalam membangunkan perniagaan ini semula, beliau perlulah untuk meluangkan masa yang lebih banyak untuk mencari pelanggan dan berusaha lebih keras dalam membentuk ejen yang dapat diajar dan juga untuk diarah untuk melakukan kerja-kerja dalam menjadi ejen takaful ini. Dan rancangan masa depan beliau ialah
beliau telah meletakkan sasaran dalam masa 3 tahun ini untuk mendapatkan sebanyak 1,000 ejen di negeri Sabah. Dengan itu, beliau akan mendapat sebanyak pendapatan RM1,080,000 dalam masa setahun. Secara kesimpulannya, setelah kami berlima melakukan sesi temubual bersama seorang usahawan daripada Tawau Sabah, iaitu Encik Mahmud bin Manti, yang mana beliau merupakan seorang usahawan daripada syarikat agensi Nadi Insan FW di Takaful Tawau Sabah. Beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya pada hari ini, walaupun pada awalnya beliau hanyalah orang biasa. Tetapi hari ini beliau membuktikan pada dirinya sendiri, keluarga dan rakan beliau, bahawa ia mampu untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Kejayaan beliau membuktikan bahawa semua orang boleh menjadi seorang yang berjaya dengan mempunyai cita-cita yang tinggi, target yang besar, dan arah laluan yang benar. Skop perniagaan ini luas, semua orang boleh berniaga, sama ada secara kecil-kecilan atau besar-besaran. Oleh itu, Encik Mahmud sebagai seorang usahawan dalam industri takaful ini menjadi inspirasi buat kami, dan kami juga berharap agar perkongsian temubual ini menjadi penambahbaikan dalam diri dan remaja akan datang, dan menyimpan hasrat baru sebagai seorang usahawan yang berjaya lagi dermawan. Ia bukan hanya semata-mata mengejar duit, tapi membantu orang ramai untuk berniaga dalam masa yang sama, memberi manfaat kepada orang lain. Itu sahaja dari kami, sekian dan terima kasih.